إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلص حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia dan taufik daripada Allah. Dapat lagi kita bersama dalam kuliah khas online di bawah tajuk manfaatkan sisa usia, anjuran dan tajaan Ayahanda Arifin dan Bonda Ramlah serta anak-anak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan yang berpanjangan kepada Ayahanda Arifin dan Bonda Ramlah. Ayahanda Arifin yang sudah menjangkau umur 78 tahun dan Bonda Ramlah yang menjangkau umur 74 tahun. Moga Allah merahmati dan ampunkan segala dosa mereka. Amin. Diberi kesihatan yang baik, dapat beribadah dengan sempurna. Amin. Dipanjangkan umur dalam taat. Kembali kepadanya nanti dalam husnul khatimah. Amin. Moga anak-anak cucu terselamat daripada segala fitnah yang menghancurkan di zaman ini. Amin. Amin. Tajuk yang diketengahkan pada kita ialah manfaatkan sisa usia. Umur ialah merupakan suatu modal untuk kita gunakan, untuk kita niagakan di dunia ini untuk kita mendapat keuntungan yang besar di akhirat nanti. Maka orang yang berumur panjang dan beramal pula amal yang soleh ialah orang yang beruntung di dalam perniagaannya untuk mendapat keuntungan yang besar di akhirat nanti. Seperti mana yang Nabi sebut, khairukum
man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di kalangan kamu siapa yang umurnya panjang, amalnya baik. Maka sesiapa yang Allah panjangkan umur dia melebihi sampai 70 tahun, dia sudah mendapat umur bonus daripada yang biasa orang dapat. Nabi sebut dalam hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku ialah di antara 60 dan 70 sahaja. Maknanya kalau seseorang itu sudah menjangkau sampai umur lebih dari 70, berarti dia ialah orang yang Tuhan nakkan dia mendapat kebahagiaan yang besar di akhirat esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang lain dapat 70 ya, tapi dia melepasi 70. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan orang bila umurnya panjang, amalnya baik, maka dialah sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastilah dia akan dimasukkan dalam syurga dengan berkat daripada yang Nabi sebut itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang baca umur ni angka. Sebenarnya umur ni dia mengikut apa yang kita isi di dalam dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi umurnya hanyalah 45 tahun. Maka tak panjang umur Imam Nawawi. Adakah bila seseorang umurnya pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tak termasuk di dalam orang yang paling baik? Seperti mana Nabi sebut, sebaik-baik kamu ataupun orang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang umurnya panjang, amalnya baik. Sesungguhnya para ulama mengira di satu sudut yang lain. Orang kalau umurnya pendek tapi pengisian penuh dengan amal kebaikan, maka dia ialah orang yang terbaik juga. Sebab umur panjang tak dikira pada angka. Umur panjang dikira kepada pengisian dalam umur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, seorang ulama di Aceh, Abuya Mudawali. Saya pernah pergi ke Aceh ni, di Aceh Selatan. Hari ni pondok yang paling banyak di Aceh ialah di Aceh Utara. Asal-asal pondok di Aceh ialah di Aceh Selatan. Waktu tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang Aceh Selatan masih belum mau mengaji. Tapi orang Aceh Utara datang belajar ramai-ramai ke Aceh Selatan. Guru dengan Abuya Mudawali. Tapi dia mati muda. Dia mati muda. Tu yang digelarkan dengan Abuya Mudawali. Muda dah jadi wali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya orang Aceh Utara datang belajar di Aceh Selatan. Datang balik. Sehingga mereka balik buka pondok pula di Aceh Utara. Hari ini orang Aceh Selatan pula yang ke Aceh Utara untuk belajar di pondok-pondok di Aceh Utara sana. Jadi itulah asal-asal pondok di Aceh. Maka subhanallah, orang yang muda mati awal, tapi pengisiannya dalam umurnya sebegitu banyak sehingga kan semua pondok-pondok yang belajar, yang
para alim ulama yang buka pondok di Aceh diperolehi pahalanya kepada Abuya Muda Wali. Maknanya walaupun umurnya pendek, tapi pengisiannya dalam hidup tu besar sehingga melimpah-limpah sampai hari ni tak habis-habis lagi para alim ulama keluaran daripada pondok-pondok di Aceh. Dapat kat siapa? Dapat kepada orang yang awal buka pondok. Jadi tuan-tuan muslim dan muslimat mata Allah sekalian. Jadi usia ni yang sebenarnya pada mengisi pengisian di dalam umur. Kalau seseorang tu umurnya panjang, amalnya baik, maka dialah yang terbaik. Kalau seseorang itu umurnya tak panjang pun, tapi rapat penuh amal soleh dan umurnya, dia pun terbaik. Maka umur yang masih ada tinggal dah tak banyak dah. Untuk orang yang menjangkau umur lebih daripada 70 tahun, maka umur ini mesti digunakan sebaik-baiknya sebelum keberangkatan tiba. Orang ni tuan-tuan kadang-kadang bila mai peringkat umur yang lebih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemampuan untuk dia melakukan taat sudah terbatas. Dulu waktu muda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh turun lutut dulu nak sujud. Bila main tua tak boleh dah no. Bila main tua turun lutut dulu tersungkuk. Jadi dia kena turun tangan dulu. Tetapi kalau dia dah beramal daripada muda, turun lutut dulu, bila main tua tak boleh dah, tetap Tuhan kira dia masih turun lutut dulu. Sebab turun lutut ni, kalau turun lutut dulu itulah yang lebih afdal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lebih tertib dalam kita nak sujud. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka buatlah ibadat, perkukuhkan taat sekalipun kita sudah lanjut usia dan umur kita. Sebab kita nak mengisi sisa-sisa umur kita ialah dengan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana akal ada, wajib kita mendirikan sembahyang. Kesan-kesan daripada tua, hal tu serah kat Tuhan. Tak larat, tak nampak, tak dengar dan sebagainya. Hal tu kesan daripada ketuaan kita. Tapi yang mana boleh kita buat, jangan sia-siakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selagi mana boleh kita buat, kita buat. Tak boleh baca, kita baca. Tak boleh dengar, kita dengar. Letih baca, dengar. Contohnya baca Quran. Selagi larat, bacalah Quran. Kadang-kadang baca Quran di usia tua lebih laju daripada baca Quran di usia muda. Sebab orang tua ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang pertama sekali, dia dah tua. Bila mana dia dah tua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak macam orang muda dah. Orang muda nak syok lagi. Orang muda cuti nak pergi Kelah. Cuti nak pergi duduk di resort mana-mana. Orang tua-tua malas fikir tu. Kami nak duduk baca Quran je. Jadi perasaan ni Tuhan bagi untuk dia memecut. Untuk dia memecut selaju-lajunya yang boleh dia buat semaksimalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila sampai usia tua ni juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang dia ni biasa no? Bila seseorang tu menjangkau peringkat umur 40-an lebih, jadi dia mula tak nampak, dia mula rabun dekat, dia
Dia tak nampak ataupun rabun dekat pada usia tu normal. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai satu peringkat umur, kalau Tuhan menyayangi dia akan balik untuk melihat yang dekat, tak nampak yang jauh. Apa hikmahnya? Untuk dia kuat membaca Al-Quran, untuk dia mampu semampu-mampunya membaca Al-Quran. Okay, bila dia baca Al-Quran, apa jadi? Dia tidak akan nyanyuk. Dia orang tua-tua ni banyak baca Quran. Kalau duduk di pondok, tak ada kerja apa, di pondok tak perlu ada TV. Tapi di pondok kena ada Quran. Jadi baca Quran ni, dia menyebabkan otak tidak rosak ataupun tak nyanyuk. Dibacalah Quran. Tapi ada orang tua-tua tu, ada dua orang saya jumpa di kampung. Bila mereka terlalu tua, sampai umur 80 lebih, mereka mula lupa anak-anak yang jadi anak mereka. Lupa anak. Tak kenal anak hang siapa. La ilaha illallah, anak mak lah ni. Doyah mana? Tak kenal anak dia. Ada seorang tu subhanallah tak kenal anak dia, hak duk cempung dia petang-petang tu. Cempung petang-petang pitak di pangkin di luar rumah tu. Anak hak dukung dia pun tak kenal. Siapa dia ni? Ada. Bila otak terlalu tua. Tetapi suruh baca Quran, mak baca Alam Nashrah, mak dia boleh baca sampai habis. Mak baca Alam Tarakai, mak boleh sampai habis. Mak baca Iqra boleh baca sampai habis. Dia lupa orang, tapi Quran dia tak lupa. Ini katakan kehebatan orang yang otaknya ialah Al-Quran. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, muslimin-muslimat untuk Allah sekalian, tok mentua saya, dia jaga tengah malam, dia nak sembahyang subuh. Dia dah subuh dah ni, okey, sembahyang subuh. Saya tidur pula, bangkit pula, sembahyang subuh lagi. Dikira sembahyang sembahyang. Tak tahu berapa kali dia sembahyang subuh. Nyanyuk macam tu bagus. Nyanyuk hak ni, hak jenis lain tu, itulah kita kena jaga. Waktu umur nak pergi tua ni kena jaga bagi betul. Biar dia sibuk nyanyuk jenis-jenis tu, nak sembahyang apa-apa. Jadi kita tak mau juga jadi seperti mana orang-orang lain, perak merata, kencing merata. Itu kena doa tu. Kena doa supaya kita tak menyusah anak-anak, kita tak menyusah anak cucu. Kena minta doa. Jadi kita minta, kalau kita menyusahkan pun di saat akhir. Saya rasa mak saya pun wali juga. Dia sebut, dia kata nanti mak mati, mak tak menyusah hampa. Cukuplah ayah menyusah hampa. Saya 6 tahun stroke, tapi dia sabar. Tangan tu tasbih. Jatuh tasbih, tidur. Tidur. 6 tahun Tuhan menguji kami sekeluarga. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi yang teruk mak lah, sebab mak jaga ayah. Bila mana anak balik lama-lama sekali, barulah boleh khidmat ke ayah. Tapi mak dia kata mak tak menyusah hampa. Jadi sekalam dia betul, cukuplah ayah menyusah hampa. Balik pada rumah saya,
hantar hari ni, esok adik pergi hospital, adik pergi klinik pergi hospital sampai habis umur. Jadi dia senang sungguh lah. Mana tak nyusah siapa-siapa, duduk seorang-seorang dia, mati seorang-seorang lah. Alhamdulillah. Jadi kita mesti renung dalam hidup ni supaya kita mati terbaik. Sebenarnya Tuhan telah memberi jalan-jalan untuk orang yang miliki umur yang tak banyak ni. Contoh, gigi Tuhan bagi kuih tak ada. Gigi ni bila dia ada, dia nak makan. Bila tak ada, nak makan apa? Menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan terdorong untuk mengurangkan makan. Banyak juga orang tua-tua yang mati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sudah kurang selera makan. Pada hari dia mati, dalam perut ni dah tidak ada najis dah. Ni rahmat Allah yang Tuhan bagi. Tuhan tolong dia. Ada orang tua-tua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada hujung-hujung umur, tua sangat, tidur tak mau dah. Banyak orang tua-tua duduk di pondok, pukul 2 jagalah. Lepas Isyak, panjang masa. Isyak pukul 9. Balik rumah daripada surau pukul 9.30. Siap ni pukul 10 tidur. 11, 12, 1, 2, 2.30 je. Jaga tu jangan buat macam orang mula nak tidur balik. Jaga tu gunalah buat apa-apa. Bayang tahajud, doa, bayang hajat. Lebih penting doa untuk diri sendiri. Hajat untuk diri sendiri. Yang orang tak doa tu kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Hak tadi tu. Benda-benda rahsia yang orang tak doa kat kita. Yang kita tahu apa kita nak pada hujung usia. Doa hak tu. Waktu tu. Waktu mustajab doa tu. Kalau tak ada ilmu, kalau zaman dulu orang tua-tua bangkit 2.30 bergobek. Tak gobek? Hampa tak tahu no? Gobek pinang. Gobek. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalau tahu mengisi umur, tahu nak buat apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi begitulah yang Tuhan bagi, itu ikut nasib-nasib masing-masing. Ada orang tua yang tak macam orang-orang tua lain, macam Tok Guru Ni Aziz. Orang tua lain ada peluang tidak awal, Tok Guru tak ada peluang tidak awal. Sebab dia keluar berdakwah, dia keluar berceramah, menyampaikan ilmu. Dia sampai rumah pukul 2.30. Dia tidur, tapi 4.30 dia bangkit pula. Jadi biasa. Jadi kalau ulama-ulama, Tok Guru yang duduk di makam tu, itulah nasib dia, itulah habuan dia. Tapi kepada kebanyakan orang tua-tua, Rasulullah Sayyidina Muhammad, peluang tidak awal itu cerah. Maka lazimilah tidak awal mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka sakit bagi umur yang ada adalah dimanfaatkan sungguh-sungguh. Dan perhati kepada orang yang umur yang panjang tapi dia tak memanfaatkan umur yang panjang untuk taat. Tengok, dia tua dah, berubat habis dah, tapi cara-cara lakunya macam dia tu orang muda. Sebenarnya dia kena malu. Dia dah tua tapi bergaya masih berlagak orang muda. Dia kena malu. Kali orang kata kat dia tak sedar diri tua. Sebab tu kata ulama, sebaik-baik orang tua, sebaik-baik orang muda yang berperangai orang tua. Sejahat-jahat orang tua ialah berperangai seperti orang muda.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa tak ada lah. Masa untuk dunia dah lepas. Masa yang dekat ialah masa untuk akhirat. Hobi-hobi yang tak sesuai lagi ni hari tua. Hobi-hobi muda yang tak sesuai lagi bawa ke hari tua, tinggalkan. Bagi benda tu kat orang lain. Kita buat hobi baru, hobi yang lebih, hobi yang menguntungkan kita di akhirat esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu target untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, selawat untuk Nabi sebanyak-banyaknya, zikrullah sebanyak-banyaknya, duduk di masjid sebanyak-banyaknya. Ada satu orang, ni peluang Tuhan bagi, ni gunungan, dia polis marine. Jadi bila dia polis ni, dia selalu pindah kandah daripada sebuah tempat ke sebuah tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia berazam. Waktu tu pencen 55 waktu tu. Dia kata pencen esok nak balik buat rumah, nak balik buat rumah di kampung. Ni azam dia kuat, aku nak balik buat rumah di kampung. Selalunya azam itulah yang menyebabkan, azam itulah yang Allah mudahkan dia. Sebab tu kita ni kalau benar-benar yang kita nak buat, kita kena azam kuat. Kalau keluar tabligh, orang tabligh selalu kata azam. Azam ni simpan. Mana bila kita azam, itu yang memudahkan dapat. Contoh satu orang tu, dia teringin nak mati dalam sujud. Dia azam, ya Allah, bagilah aku mati dalam sujud. Bagilah aku mati, aku baca Quran, tengah baca Quran. Tuhan akan bagi sampai hajat dia tu. Sebab Allah kata, ana inda zanni abdi bi. Aku berada di mana sangkaan hambaku kepadaku. Tuhan bagi. Orang ni, dia punya azam, dia punya geram dia, sebab dia selalu pindah randah. Duduk di barik polis tu, kecil, bilik rumah kecil, anak ramai. Jadi dia berazam, dia nak melepaskan satu azam dia, nak balik buat rumah di kampung lepas pencen. Akhirnya Tuhan kabul, dia buat rumah besar. Anak-anak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia boleh bagi mereka bilik macam asrama. Anak lelaki ramai, buat macam dom tu, hampa tidur lah situ. Lepas tu bilik ayak pun buat macam bilik ayak madrasah tahfiz. Maknanya hampa jenuh mandi, jenuh timba, cebok, mana lepas keram. Pada hari-hari pertama duduk di rumah tu, Salah Sayyidina Muhammad, dia tengok kebun dia bernafas puas. Sampai juga hajat dia, nak buat rumah besar, lepas tu nak balik buat rumah di kampung. Tapi Tuhan, oleh kerana dunia ni tak lama, semua nikmat tu saya. Tak ada berapa tahun tu, dalam setahun dua, anak-anak cepat besar. Pergi kerja sana, pergi kerja sini. Lepas tu yang kahwin keluar daripada rumah. Sampai rumah tu tinggal dua orang juga. Tu kata balik asal ya. Bilik macam asrama, kosong. Harapan untuk anak-anak mandi pun macam tu lah, tinggal sekolah. Ya akhirnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduklah dua orang rumah besar tu. Atas tak naik lah, tak larat naik. Sapu kat bawah. Seminggu sekali baru naik atas. Lepas tu, menjelang tahun yang kedua ataupun menjelang tahun yang ketiga ataupun keempat, dengan takdir Allah, isteri dia meninggal. Bila isteri meninggal, tuan-tuan bayang. Jadi macam mana dia nak duduk rumah yang besar tu seorang-seorang dia. Akhirnya subhanallah, habuan dia rumah dekat dengan masjid.
menyebabkan dia banyak pergi masjid. Orang balik dia tak balik lagi, duduk di masjid baca Quran. Dah lah setahun dua dia pulang alik ke masjid. Akhir sekali masuk tahun yang keberapa lepas tu, dia pula mati. Bila dia meninggal, masalah sana rumah tu kosong, anak-anak duduk di lain-lain tu. Orang lalu depan rumah pun orang takut. Orang budak kampung ni tengok rumah kosong, lepas kata ada hantu, kayuh deras lah depan rumah dia, takut hantu. Jadi subhanallah, sampai menjalak naik daun-daun sampai pokok berjalak sampai ke atas rumah. Jadi itulah yang dikatakan dunia. Habuan lah tu. Rumah dekat masjid boleh pulang balik kat masjid buat persiapan nak mati. Orang lain kena pergi cari pondok, dia tak apa dah, dia boleh pergi masjid. Maka setiap kita yang sampai menjelang umur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Tuhan tunjuk dah, hang tak lama dah. Tahu mana kata tak lama tu? Tak larat. Tenaga tak ada. Orang ni bila tua sangat dia kata, ustaz, tak ada tenaga ustaz ni. Tenaga dah habis. Ni bercakap orang tua-tua. Tak larat. Jadi bila tak larat ni mana apa? Maknanya kita dah di hujung umur lah. Satu orang tua tu dia kata, saya ni tua dah ustaz. Ustaz tahu tua tu apa? Saya pun tak bagi jawapan, tak tahu. Ni ustaz ni dia tarik tangan. Kenok. Ustaz sakit. Waktu tu saya umur 40. Tak sakit lah. Pasal cekang. Pasal sakit lah sebab cekang. Dia kata saya tak sakit dah ustaz. Lelanok ni memang apa sakit? Kalau sakit betul. Jadi dia bila dia tarik tak sakit, tua lah tu dia dah. Dia bagi satu pemahaman. Jadi mana-mana orang, masalah Sayyidina Muhammad, yang Tuhan bagi dia tua, jadi dia ialah orang yang Tuhan sayang, yang Tuhan kasih. Dalam bahasa kita dia panggil warga emas. Warga emas ni warga yang umurnya emas, umurnya sangat berharga. Jadi umur tak adalah untuk hal lain-lain. Umur hanyalah untuk persiapan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih kepada penaja kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka ialah insan-insan terpilih yang akan mengakhirkan usia mereka dengan pengakhiran yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan akhir kalimat mereka ialah la ilaha illallah, dan mereka balik dalam keadaan disambut oleh malaikat dengan ucapan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم نبر قلوبنا بذاتك، اللهم نبر قلوبنا بذاتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kuliah Zuhur petang-petang ni kita tunda ke Maghrib, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.